Pelajar dikehendaki untuk menetapkan telefon kepada mod senyap dan juga diminta untuk mengurangkan pergerakan ketika majlis sedang berlangsung. Untuk makluman pelajar, majlis akan diteruskan lagi dengan taklimat peperiksaan oleh Yang Berusaha, Encik Faizuli bin Ismail, Ketua Unit Peperiksaan. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pertama kali saya nak ucapkan tahniah lah sebab kamu semua sanggup meninggalkan keluarga datang ke sini untuk mendapat melanjutkan pelajaran. Jadi ini adalah satu peluang yang kata orang yang paling penting. Kalau kamu berbanding dengan kawan-kawan yang kamu yang tak dapat pergi mana-mana tu kan. Jadi ini sebagai satu batu loncatan untuk kamu memajukan diri kamu dan memajukan kerjaya kamu akan datang. Okey? Sebab kenapa kamu datang sini? Tujuan dia tu, kan? Untuk mendapatkan diploma ataupun untuk mendapatkan ilmu, ataupun memang dah wajib untuk semua orang mendapatkan pelajaran. Okey. Kita kadang-kadang terlupa iaitu kita di sini bukan sekadar untuk mendapatkan kertas ataupun mendapatkan sijil, tapi kita di sini untuk mencari pengalaman untuk kita hidup dalam masyarakat. Okey. Jadi tujuan saya nak mulakan dengan taklimat ni adalah pertama kali untuk menerangkan kepada kamu bahawa kamu tidak ada lagi dalam alam persekolahan. Okey. Kamu dah berada di dalam institusi pengajian tinggi awam. Okey, tapi bukanlah universiti tapi institusi pengajian tinggi awam, iaitu politeknik. Okey. Politeknik adalah institusi yang terbesar juga sebab setiap negeri ada lebih kurang 2 politeknik. Di Kedah ni ada berapa? 2. Okey. Jadi begitu besar politeknik ni, tetapi dia punya sistem semua sama. Di politeknik semua sistem dia sama. Okey. Contoh untuk peperiksaan ni, okey, kita punya undang-undang sama. Okey, saya nak kamu keluarkan buku ni. Kamu dapatkan buku ni. Semua sekali keluarkan. Buku ni adalah penting sebab kamu punya peraturan semua ada dalam ni. Semua ada? Siapa yang tak ada? Siapa yang tak ada angkat tangan? Siapa yang tak ada angkat tangan dan kami akan bagi.
Okey ya, semua kalau dah ada tu kamu boleh baca dia punya tajuk dia arahan perpesaan dan kaedah penilaian. Okey. Kalau kamu tengok slide dekat apa tu yang dipaparkan tu, itu adalah logo Polymas yang lama. Saya ada logo tadi. Logo lagi. Okey. Logo tu adalah logo lama. Sekarang kita tak pakai logo tu. Ini bermaksud saya dah berada di sini dan saya dah berkhidmat sebagai pensyarah di sini lebih daripada 30 tahun. Lebih daripada 30 tahun. Sebab saya berkhidmat di sini tahun 91. Sekarang 2001. Okey. Jadi pengalaman saya memang banyaklah dalam Polymas ni, okey. Bukan setakat saya mengajar lama, tapi saya punya pelajar pun yang mengajar di sini pun ada. Kalau kamu tanya setengah-setengah pelajar tu, saya punya anak murid. Setengah-setengah pensyarah tu, saya punya anak murid pun ada di sini. Okey. Jadi sekarang taklimat ni berkenaan dengan peperiksaan sebab kamu bukan lagi di alam persekolahan dan kamu berada di institusi pengajian tinggi dan kita menggunakan sistem yang berbeza. Okey, sistem berbeza. Yang pertama sekali adalah kita menggunakan sistem semester. Okey, apa dia sistem semester tu? Semester tu macam kalau di sekolah macam penggal lah kan. Setahun ada berapa penggal? 2. Sini pun setahun ada dua semester, tapi kita ada satu semester pendek dalam bulan Mei tu. Okey. Jadi dalam sistem sekolah ada peperiksaan hujung tahun kan. Tapi di sistem semester, every semester hujung dia ada peperiksaan. Okey. Dan sistem kita pun pengiraan markah pun berbeza sikit sebab yang tu saya akan terangkan lah. Tapi yang penting dia adalah kamu tidak berada dalam sistem sekolahan. Apa yang kamu buat sekarang ni akan diambil kira untuk markah kamu. Okey. Bila kamu mula semester je, kamu dah masuk kelas je dah dikira untuk pemarkahan pada kursus kamu. Sebab satu lagi saya yang nak maklumkan adalah kehadiran penting. Okey. Maksudnya kalau kamu masuk kelas je sudah dikira sebahagian daripada peraturan peperiksaan. Maksudnya kalau kamu kurang kehadiran kurang daripada 80%, kamu tidak dibenarkan mengambil peperiksaan akhir. Okey. Okey, sistem politeknik saya sebut tadi adalah mengikut garis panduan sistem institusi pengajian tinggi. Okey. Dan semua sekali peraturan tu ada dalam buku ni. Okey, kamu simpan buku ni dan kamu gunakan sampai kamu habis belajar. Okey. Dan yang ini kamu boleh download pada kamu punya CDOS. Tahu tak CDOS? Okey, kamu boleh download. Jadi kalau kamu tak ada hard copy, kamu boleh simpan dalam kamu punya handphone. Okey, apa-apa kamu rasa muskil, kamu boleh rujuk balik buku ni. Okey. Okey, bila sebut peperiksaan, ramai yang tak sukalah peperiksaan ni kan. Tapi kalau nak ikutkan, kita ni dari kecil sampai besar semuanya kena periksa. Mesti ada peperiksaan. Betul tak? Sekali sekolah tadika pun ada periksa kan. Saya dulu sekolah tadika tak ada, ingat tak ada lah. Tapi sekarang ni daripada kecil sampai besar, bila kamu bekerja pun ada juga peperiksaan. Okey. Jadi peperiksaan ni tak boleh kita lepas daripada kehidupan kita. Okey, jadi kita kena anggap itu satu benda yang normal. Kalau kita tak anggap itu satu benda yang normal, dia akan menyusahkan kita. Okey. Kenapa perlu peperiksaan ni? Kenapa tak kita pergi macam kursus? Kita pergi kursus, okey, habis kursus kita dapat sijil. Tak ada peperiksaan. Kan senang?
Kenapa ada peperiksaan? Tujuan pertama peperiksaan adalah untuk mengukur kamu punya kepahaman dan kamu punya pengukuhan ilmu yang kamu dapat tu. Okey. Satu adalah pemangkin PDP. PDP tu apa? Pengajaran dan pembelajaran. Okey. Kenapa saya sebab kata pemangkin? Sebab kalau kamu tak ada peksa, kamu naklah ulang kaji? Tak kan? Jadi untuk memangkinkan kamu punya pembelajaran tu, kita adakan peperiksaan supaya kamu faham dan kamu bersedia. Maksudnya kamu bersedia dan kamu tahu apa yang kamu pelajari. Dia memangkinkan, sebab kalau kamu hanya datang untuk mengetahui sesuatu, itu sebagai satu yang tidak adil lah, sebab dalam kelas mungkin ada yang lebih faham daripada yang lainnya kan. Jadi orang yang lebih faham tu patut mendapat lebih penghargaan. Okey. Jadi peperiksaan ni kita adakan supaya orang yang lebih akan dapat lebih penghargaan, iaitu kita akan bagi dia A. Orang yang kurang, dia akan dapat kurang lah kan. Jadi itu ada satu sebagai kata orang pengukur di mana kamu boleh kejar kejayaan kamu. Okey. Dan kedua, peperiksaan ni ada sebagai standard. Mana-mana institusi pun akan menggunakan peperiksaan. Jadi dia standard. Okey, standard untuk mengukur kamu punya pengetahuan ataupun kamu punya kamu punya pemahaman dalam apa yang kamu belajar tu. Okey. Dan yang paling penting adalah bila ada peperiksaan, kami boleh uji kamu dan kami boleh bagi kamu grade. Grade ataupun kamu punya nilai kamu sendirilah kan. Grade maksud apa? Okey, dalam sekolah kamu ada apa? Kedudukan dalam kelas kan? Lagi apa yang baru dekat sekolah? Okey. Tapi di sini perkataan grade ni kamu akan selalu dengarlah. Sebab grade adalah merupakan cara kami memberi kamu markah. Okey, teruskan. Okey, kalau kamu ada berkaitan dengan peperiksaan, kamu boleh rujuk dia punya peraturan semua dalam ni, ataupun kamu boleh pergi kepada website ni. Ini adalah Politeknik punya rasmi. Jadi semua politeknik gunakan buku ni. Semua politeknik di Malaysia adalah sama. Okey, jadi kita website ini pun digunakan untuk seluruh politeknik di Malaysia. Okey. Teruskan. Okey, ini dia punya website dia dan banyak maklumat di sini. Okey. Banyak maklumat di sini berkenaan dengan panduan-panduan ataupun peraturan-peraturan, dan di sini kamu boleh lihat jadual waktu pun kamu boleh dapat di sini. Okey. Jadual waktu, jadual peperiksaan, tapi di sini adalah untuk semua politeknik. Okey. Kalau kamu nak maklumat tentang kamu punya kursus atau peperiksaan, kamu boleh gunakan SPMP. Tahu tak SPMP? Tahu. Okey, yang itu khas untuk politeknik Polimas. Okey. Nah, ini untuk semua politeknik. Okey, seterusnya. Okey, di sini ada tenarai, tak apa. Yang ni kamu boleh buka sendiri. Okey. Yang ni yang saya nak jelaskan pada kamu lah, sebab dia benda baru bagi kamu. Okey. Sistem penilaian di politeknik ataupun di Polimas ni, kita menggunakan sistem semester macam saya sebut tadi. Sekarang ni kamu berada di semester apa? 1, betul. Kalau diploma dia akan sampai kepada semester 6 Dan semester ni dinamakan semester apa? Sesi apa?
Sesi Disember 2020. Okey. Jadi dia berkaitan semester, ada setahun ada 2 semester dan antara semester tu ada 1 semester pendek. Okey. Jadi semester pendek tu bergantung kepada jawatan sama ada dia nak offer ataupun tidak. Tapi yang besar sekali adalah 2 semester. Biasanya kita akan ada semester Disember dengan semester Julai. Okey. 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 Seperti yang saya sebut tadi, semua selaras di Politeknik. Yang ini ada sistem yang saya nak terangkan kepada kamu. Kita tak memberi grade ataupun kita punya sistem ada menggunakan sistem nilai mata. Okey. Kamu kalau nak tengok buku ni muka surat 20. Muka surat 20. Okey. Sistem nilai mata tu. Okey. Dalam kamu menghadiri pengajian dalam satu semester tu kamu akan mengambil beberapa kursus. Okey. Dan setiap kursus tu akan diberi apa dinamakan sebagai kredit. Ini bukan kredit bank ataupun kredit account tu Okey. Dalam satu semester kamu ambil katakan 6 kursus. 6 kursus ataupun 6 mata pelajaran. Okey. Dan setiap mata pelajaran tu kita akan ukur daripada awal semester sampai akhir semester. Okey. Jadi format penilaian yang kita bagi adalah ada 2. Satu penilaian berterusan dan satu lagi peperiksaan akhir. Penilaian berterusan tu adalah apa yang kamu buat daripada mula semester sampai akhir semester. Okey. Katakan minggu pertama tu kamu diberi tugasan. Minggu kedua ada tugasan lain. Lepas tu ada kuis, ada ujian. Semua tu dia ambil kira. Semua tu dia ambil kira dalam markah kamu. Jadi kebanyakan kursus dia 50%. 50%. Penilaian berterusan 50%, peperiksaan akhir 50%. Ada yang 60, 40. Okey, itu bergantung pada kursus tu. Okey, tapi bila kamu masuk kelas, pensyarah akan beritahu apakah keperluan kursus tu. Okey. Jadi kalau kursus tu biasanya yang kuliah, okey, dia akan ada peperiksaan berterusan. Apa itu peperiksaan berterusan? Markah tugasan, markah kuis, markah ujian ataupun markah projek. Okey. Jadi itu semua yang kamu buat sepanjang semester tu dikira. Maksudnya kamu tak perlulah nak tunggu hujung semester baru nak kumpulkan. Tak. Maksudnya daripada awal tu dah diambil kira. Bermaksudnya kamu tak boleh leka. Okey. Kalau kamu nak harapkan peperiksaan akhir hanya 50% saja. Jadi kamu boleh skor. Kalau nak harapkan peperiksaan akhir memang tak boleh skor. Jadi penilaian berterusan penting. Jadi maksudnya kehadiran penting, apa yang kamu buat dalam kelas penting. Semua yang pensyarah kamu bagi tugasan tu diambil kira untuk markah. Okey, untuk grade. Okey. Jadi satu mode iaitu penilaian berterusan dan peperiksaan akhir. Betul Okey. Kalau yang mana engineering tu ataupun yang lain tu lah, ada yang kursus yang tak ada peperiksaan akhir. Contoh yang melibatkan bengkel ataupun makmal. Okey. Yang melibatkan bengkel, makmal ataupun projek yang ini kursus yang hanya dibuat dalam bengkel atau makmal. Jadi tak ada peperiksaan akhir. Jadi dia 100% nilai daripada mula kamu projek tu sampai akhir. Okey. Kalau kamu masuk bengkel tu
Dia ajarkan satu bahagian sampai akhir, dan semua tu dia ambil kira untuk markah tapi tak ada periksaan akhir. Okey. Macam kamu pergi kepada mak sains kan. Tapi apa yang kamu buat dalam mak sains tu akan diambil diambil nilai untuk grade. Okey. Jadi kebanyakan kursus yang ada melibatkan amali maksudnya melibatkan bengkel ataupun melibatkan makmal, dia 100% penilaian berterusan, tak ada periksaan akhir. Okey. Jadi dalam kursus yang kamu akan ambil ada dua lah. Satu yang ada dua, iaitu ada periksaan akhir. Satu yang tak ada periksaan akhir. Okey. Seterusnya. Okey, yang ni adalah kedatangan. Kedatangan untuk periksaan akhir, iaitu saya sebut tadi kehadiran. Kamu mesti ada menghadiri 80%, barulah kamu boleh mengambil periksaan akhir. Kalau tak, kamu akan diberi grade F terus. F itu gagal. Okey? Terus. Okey. Sebelum kita teruskan pada kita punya sistem grade. Cuba buka muka surat 21 tu. Itu adalah grade yang kamu akan dapat. Markah, nilai mata. Yang nilai mata ni benda yang baru, iaitu 0 sampai 4. Yang bawah tu rendah 0, yang maksimum dia 4. Okey. Kalau kamu dapat grade B, nilai mata kamu 3.0. Okey. Dan di sini ada A+, A-, A. Itu dia punya perbezaan ni adalah. Maksudnya kalau kamu dapat B+, 3.3, kamu punya nilai mata. Okey. Jadi di sini kamu akan lihat nilai mata tu benda yang penting, benda yang baru, iaitu 4.0 ada paling tinggi maksimum, dan tengah-tengah dia 2.0. Okey. Untuk kamu lulus sesuatu kursus, markah minimum berapa? 43, iaitu 1.0. Itu markah lulus. Maksudnya kalau kamu ambil kursus tu, kalau kamu dapat D, kamu hanya lulus saja. Kamu hanya lulus sahaja. Kalau kamu gagal, kamu kena ulang balik kursus tu. Okey, kalau kamu gagal E ataupun F, kamu kena ulang balik kursus tu sampai kamu gagal. Jadi kamu boleh ulang hanya 2 kali je. Okey. Maksudnya semasa ni kamu ambil kursus tu, kamu gagal. Semester depan kamu ulang kursus tu, tapi gagal juga. Dan semester depan kamu ambil kali kedua tu, kamu gagal. Selepas kamu gagal 3 kali tu, maka kamu akan diberhentikan daripada pengajian. Okey. Jadi kamu hanya boleh ulang sebanyak 2 kali. Okey. Okey. Itu adalah kita punya sistem grade. Terus. Okey. Okey, yang ini yang benda yang kamu nak paling tahulah, iaitu purata nilai mata. PNM, HPNM. Pernah dengar tak HPNM, PNM? Okey, kalau abang kamu yang pernah kalau yang tahu universiti, benda ni lah penting kan.
ataupun dalam bahasa Inggeris dia grade point average ataupun GPA. Okey. Muka surat 21 tu dia ada terangkan purata nilai mata PNM ataupun grade point average dengan HPNM. HPNM ada dua benda kan yang berbeza. Untuk semester kita gunakan purata nilai mata. Bila kamu dah ada semester 1, semester 2, semester 3, kamu akan ada HPNM. Iaitu apa tu kamu dapat dalam semester 1, semester 2 dan seterusnya tu diambil kira untuk pengiraan HPNM. Okey. PNM hanya untuk semester itu sahaja. Okey. Katakanlah kamu ambil 6 khusus dalam semester ni, maka PNM kamu hanya bergantung pada 6 khusus tu. Tapi bila semester 2 kamu akan ambil katakan 6 lagi khusus, dah ada 12 khusus kan. Jadi bila kamu dah ada 12 khusus, masa dia akan kira semula 12 khusus tu dan menjadikan HPNM. Okey. HPNM yang dihitung daripada semester 1, tapi PNM dihitung pada semester itu sahaja. Okey. Tu kan. Okey, yang ini mungkin kamu boleh refer pada muka surat 21, 18.2 tu, cara pengiraan PNM dengan HPNM. Tu kan. Yang ni apa tu, pengiraan ni sebenarnya tak apa penting sebab sistem sistem SPMP yang kita ada tu dah ambil kira. Maksudnya pengiraan tu memang dah tepat dah, tapi kamu kena tahu macam mana kita buat kiraan. Okey, contoh nampak tak ni contoh pengiraan ni? Okey, semua lihat contoh pengiraan ni. Yang ni saya cuma tunjukkan contoh saja. Okey, pada semester ni katakan kamu ambil 3 saja khusus. Yang pertama matematik kejuruteraan, yang kedua bahasa Inggeris, yang ketiga aplikasi komputer. Katakan kamu ambil 3 ni. Okey. Kamu lihat sebelah dia tu masa kredit. Apa dia masa kredit? Okey, kita lihat matematik kejuruteraan, berapa masa kredit dia? 3. 3 tu adalah masa kredit yang ditetapkan untuk khusus tu. Biasanya kalau 3 tu maksudnya 1 minggu tu lebih kurang 3 jam kamu berjumpa dengan pensyarah ataupun 3 jam interaksi. 3 jam interaksi dalam 1 minggu. Biasanya kalau 3 jam tu 2 kali kelas seminggu. Okey. Kalau apa tu amali bengkel, mungkin kamu apa tu dia akan dapat 4 kredit. Maksudnya 1 kali bengkel tu 4 jam. 4 jam lebih kurang itulah. Okey. Dan masa kredit ni bukan apa tu tepat pada waktu apa tu penjumpaan tu. Dia ada sistem kiraan yang lain, tapi setiap kursus tu dah ditetapkan berapa masa kredit itu. Okey. Bahasa Inggeris mungkin dia seminggu sekali dia berjumpa dan 1 jam. Sebab tu dia bagi 1 kredit. Okey. Okey, itu masa kredit. Masa kredit tu bila kamu masuk kelas tu, pensyarah tu akan terangkan detail dia, nanti kamu akan tahulah kelas tu berapa kredit. Okey. Okey, contoh dia macam matematik kejuruteraan tu, markah yang dia dapat 69. 69 tu bukan apa korresponden untuk B kan? Okey, dia dapat B. Nampak kan? Okey. Okey. Balik. B korresponden kepada 3.0. Okey. Dan ujung sekali tu,
ujung sekali tu lepas. Okey, biarkan. Kita ada apa tu, masa kredit, markah, grade. Grade tu dengan apa tu, nilai mata 3.0. Lepas tu ujung tu ada 9. Macam mana dapat 9 ujung tu? Sembilan itu adalah daripada masa kredit darab dengan nilai mata. Maksudnya masa kredit dia 3, kamu dapat grade B, nilai mata dia 3. 3 kali 3, 9. Okey. Kalau kamu lihat bahasa Inggeris teknikal, masa kredit dia 1, dia dapat C 2.0. Jadi 1 kali 2, ujung dia tu mata kredit dia 2.0. Okey. Dan aplikasi komputer dia dapat 81 81A. Okey, 81A, mata dia 4.0 dan nilai mata dia adalah 2 kali 4, 8. Okey. Jadi jumlah masa kredit berapa? Jumlah masa kredit matematik 3, aplikasi komputer 1, aplikasi komputer 2, bahasa Inggeris 1. Jadi 6. Pengiraannya, jumlah nilai mata tu bagi dengan 6, maka kamu dapat 3.17. Maksudnya yang ujung sekali tu campurkan dengan yang mula-mula tu, jumlah dia. Okey. Semester ni biasanya satu semester tu kamu akan ambil minimum 16, maksimum 21 kot, saya tak silap. Okey. Jadi kalau kamu ambil 6 ataupun 7 subjek tu, dia akan inilah. Okey. Jadi pengiraan tu bergantung kepada kursus tu dan bergantung kepada kamu punya grade. Okey. Maksudnya kalau kamu dapat semua A, kamu akan dapat 4.0. Okey. 3.7 tu okey tak? Okey. 3.7 tu pun kira dia punya tengah dia 2.0 kan. Maksudnya nampak macam okey lah. Tapi sebenarnya dalam kehidupan saya punya pengalaman 3.0 ke atas tu adalah apa tu, kalau di universiti dinamakan dekan, anugerah dekan. Kalau di sini kita ada anugerah ketua jabatan. Jadi itu yang kamu patut apa tu dapatkan. Okey. Kalau kamu tanya orang yang pernah belajar dekat universiti, dia akan beritahu skor awal-awal. Maksudnya semester 1, semester 2 tu yang mudah tu kamu skor. Kalau kamu tak skor awal, hujung kamu akan susah sebab dia nilai daripada awal sampai akhir. Okey. Kalau yang mudah tu kamu dah dapat yang apa tu, kamu dapat skor, nanti hujung semester subjek yang susah, walaupun kamu tak skor, tapi semester 1 dia akan naikkan balik kamu punya HPNM. Okey. Jadi maksudnya di sini strategi tu kena ada lah. Okey, strategi tu kena ada. 1, kehadiran kena jaga. 2, markah berterusan kena jaga. 3, peperiksaan akhir. Okey. Dan tumpukan iaitu setiap semester tu akan dikira. Iaitu sebab tu kita ada HPNM. Okey. Bukan kita kira hujung semester je. Okey. Sepanjang pengajian tu dia ambil kira. Maksudnya kalau kamu
Datang sini kamu tak, semester 1 tak skor kan, semester 2 tak skor, sampai hujung semester tak, nak naikkan HPNM tu memang susah. Tapi kalau kamu dah mula dengan tinggi, maintain tinggi lagi senang daripada kamu nak naikkan kamu punya average tu. Okey. Okey. Okey, tak apa, nanti kita teruskan. Teruskan. Okey. Kita pergi pada kedudukan kategori keputusan. Okey, bila kamu setiap semester tu kamu akan diberi kategori keputusan. Yang pertama adalah kedudukan baik, iaitu di politeknik kita akan bagi KB, kedudukan baik. Kedudukan baik ni maksudnya kamu punya PNM dan HPNM lebih daripada 2.0. Okey, 2.0 tu tengah-tengah kan. Jadi kalau kamu berada atas daripada 2.0, kamu berada kedudukan yang baik ya. Okey. Okey. Lepas tu kedudukan bersyarat, KS. Okey. Tadi saya sebut lulus 1.0 kan. Tapi sebenarnya 1.0 tu ada dia punya perangkap dia. Okey. Maksudnya kalau kamu punya HPNM ataupun PNM kamu bawah daripada 1.0, kamu akan mendapat kedudukan bersyarat. Maksudnya bila kamu bawah daripada 2.0, kamu berada dalam keadaan apa dinamakan probation lah. Okey. Maksudnya semester depan kamu mesti naikkan kamu punya HPNM tu atas daripada 2.0. Kalau 2 semester betul-betul kamu dapat kedudukan bersyarat, maka semester ketiga tu kamu akan diberi gagal berhenti. Okey. Jadi walaupun kamu dapat grade D, lulus semua mata pelajaran, tapi kamu kena berhentikan. Sebab syarat dia mesti atas daripada 2.0. Okey. Jadi jangan selesa dengan lulus saja, tapi kalau boleh kita nakkan atas daripada 3.0 ataupun 2.0. Okey. Okey, dalam pengalaman saya lah, kebanyakan student boleh skor kalau dia ikut peraturan. Kebanyakan yang tak ikut peraturan tu, bila dia dah selesa duduk dekat rumah sewa dan dah malas nak datang, malas nak belajar, maka dia punya pelajaran tu merosot. Tiap-tiap semester dia punya HPN bawah daripada 0, maka berakhirlah dengan dapat kedudukan gagal dan diberhentikan. Okey, jadi jangan selesa. Kita kena berusaha. Sebab dalam belajar ni tak ada yang senang. Kat mana-mana pun kamu belajar sama aja. Okey. Bila kamu rasa selesa, itu kamu kena kata orang beringatlah. Okey. Jadi kejar pada kecemerlangan, jangan kejar kepada kata orang kejar 2.0 cukup makan je. Kisah CGPA ni saya nak kongsi lah, sebab walaupun kita lulus 2.0 ke atas kan, tapi bila kita nak mohon kerja tu yang menjadi kompetitif. Okey. Contoh macam saya lah dulu, masa saya belajar dulu, saya tak kejar sangat dean list tu, anugerah dekan tu kan. Jadi bila saya habis belajar nak cari kerja kan, saya sebenarnya dapat
beasiswa tapi tak perlu nak lapor pada kerajaan. Tapi pengalaman saya, masa saya lepas belajar tu, hanya pelajar-pelajar yang terbaik saja dapat temuduga pada company-company yang besar. Okey. Contohnya macam saya dapat temuduga dengan Petronas. Dan semasa belajar tu saya ada kawan yang kira top scorer lah. Kan saya joke dekat dia sebelum grad tu, kalau temuduga jumpa muka kau, aku akan keluar sebab aku memang tak dapat, sebab dia Dean list 3.8 lebih kan. Jadi kita yang average ni nak compete macam mana kan. Jadi waktu tu dekat Menara Petronas, kat Menara Petronas, saya masuk aja dia dah ada depan saya. Saya pun cakap saya keluar terus. Jadi itu kepentingan kecermanangan tu. Jadi kalau kamu nak dapat kerja yang okey, kamu boleh cuba untuk dapatkan 4.0. Setakat ini Polymas tak ada lagi orang yang grad dengan 4.0. Saya harap kali ini ada yang grad 4.0. Okey. Kategori yang ketiga adalah gagal berhenti. Kenapa kamu digagalkan berhenti? Yang pertama, HPNM kamu bawah 1.6, PNM kamu bawah 1.0. Tadi saya sebut kalau kamu gagal 3 kali, kamu akan diberi gagal berhenti juga, gagal kursus 3 kali berturut-turut. Dan KS, kedudukan bersyarat tadi 3 kali berturut-turut diberi gagal berhenti. Jadi setiap semester statistik gagal berhenti agak tinggi jugalah. Jadi kamu kena elakkan okey. Kita punya pencapaian pelajar yang cemerlang tinggi, tapi kita punya peratusan gagal berhenti tu pun banyak juga. Okey. Jadi kita tak nak masuk kepada golongan yang bawah tu. Okey. Jadi sebab setiap politeknik dia ada KPI dia kan, ada ketetapan yang ditetapkan kan. Jadi kadang-kadang kita lihat, kita berusaha untuk mengelakkan pelajar gagal berhenti, tapi kebanyakan pelajar sekarang ni dia, saya tak tahulah, dia punya kegiatan sosial dia dah berbeza kot kan. Masa saya belajar dulu memang lain daripada masa sekarang ni. Okey. Jadi apa-apa pun tumpukan pelajaran, okey, dapatkan keputusan yang baik supaya kita semua happy. Kamu happy, keluarga kamu happy. Jadi kita tak ada masalah. Sebanyakkan kes-kes yang saya ni lah, bila pelajar berhenti, mak bapak yang akan komplain kat kami lah. Okey. Okey. Yang last sekali, lulus penuh. Lulus penuh hanya kamu bila dah berada semester akhir dan menjalani latihan industri dan semuanya komplit, barulah kamu dapat lulus penuh dan kamu akan layak untuk dianugerahkan diploma. Okey, lulus penuh tu. Okey. Dan yang menganugerahkan diploma tu bukan politeknik ni, bukan Polymas, tapi kita ada satu lembaga penganugerahan sijil dan diploma peringkat kebangsaan lah. Okey, jadi bila kamu lengkap di sini, kita akan bawa nama kamu ke lembaga dan lembaga akan mengendorsekan kamu sebagai graduan ataupun pemegang diploma. Okey. Jadi bukan senang nak dapat diploma sebab proses dia panjang dan
walaupun kamu dah habis belajar di sini, kamu kena nama kamu kena diangkat oleh lembaga sebagai graduan politeknik. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini masa periksa. Okey. Beberapa peraturan saya nak sebut di sini. Okey, buka muka surat pertama sekali tu. Tafsiran nombor 4 tu kan. Muka surat pertama, buka muka surat pertama tu. Nombor 4 tafsiran. Yang pertama dia tulis tu cubaan menipu. Apa pula cubaan menipu ni? Cubaan menipu ni macam kamu buat ujian kan, ataupun kamu buat peperiksaan kan, tapi kamu menipu. Contohnya kamu hantar tugasan, tapi tugasan tu sebenarnya bukan kamu punya, kamu hanya copy je orang lain punya. Okey, itu disebut sebagai menipu. Okey, ataupun plagiarism. Okey, plagiat. Okey, jadi itu pun akan kami akan ambil tindakan juga cubaan menipu tu. Sebab kita tak galakkan student kita sebagai student yang tak bertanggungjawab lah. Maksudnya tugas orang lain dia hantar sebagai tugasan dia. Okey. Buka muka surat 2 tu, cubaan meniru. Tadi menipu, ni meniru pula. Meniru pun kami akan ambil tindakan juga. Meniru ni macam-macam jenis cara. Sekarang ni macam-macam jenis cara. Kalau dulu peksa dia bawa nota kecil-kecil kan, itu kita boleh ni lah. Tapi sekarang ni dengan cara teknologi semua ada. Okey. Jadi jangan tertangkap, sebab bila kamu dapat bersalah meniru, semua markah akhir kamu akan dihapuskan. Maksudnya kalau semua dah akhir dihapuskan, maksudnya nasib kamu lah, mungkin kamu digagalkan berhenti. Okey. Okey. Peraturan kita pergi muka surat 7 tu. Mendaftar khusus. Kamu belum lagi mendaftar khusus sebab kamu baru MSK. Okey. Dan sini saya dah 6.2 tu, jam kredit yang perlu diambil oleh semester pada setiap semester adalah minimum 12, maksimum 20 jumlah kredit. Okey. Kalau kamu nak ambil bawah daripada 12 kredit, kamu kena jumpa kamu punya PA dan ketua jabatan kamu akan luluskan. Kalau kamu nak ambil lebih 20 kredit, maksudnya kamu nak grade awal, kamu kena juga dapat kelulusan ketua jabatan. Okey. Okey. Jadi kalau kamu ikut apa yang telah jadualkan pada semester tu, insya-Allah 6 semester habis. Kalau kamu average student biasalah itu ni. Kalau kamu katakan nak slow sikit, kamu tak boleh nak ambil banyak, kamu nak kurangkan pun boleh. Tapi kena ada kelulusan ketua jabatan. Ada orang boleh buat cepat, ada orang boleh buat lambat, tapi bergantung kepada masing-masing. Okey, tapi kalau kamu ikut kepada yang telah ditetapkan, kira memang dah sesuai lah. Okey. Okey. Pindahan kredit. Ini kalau kamu daripada institusi lain, kamu nak masuk Polymas, kamu nak pindah kredit, boleh. Okey. Muka surat 11. Buka muka surat 11. Syarat melayakkan menduduki peperiksaan akhir. Okey, 80% tu saya sebut. Okey, 80% kehadiran kamu perlu hadir dalam kelas. Kalau kamu tak boleh hadir, satu, kamu kena beri alasan kenapa kamu tak boleh hadir. Kalau kamu tak ada, mestilah ada
surat sijil sakit ataupun reason. Okey, kalau apakah alasan-alasan yang membolehkan kamu untuk tidak hadir? Tadi saya sebut tadi ada apa? Sijil sakit kan? Sakit, kamu boleh tak hadir. Apa lagi? Kematian, kalau kamu dah mati tak payah hadir. Kematian keluarga terdekat. Okey, kematian keluarga terdekat. Bukan kematian saudara yang jauh. Kematian keluarga terdekat. Perkahwinan? Boleh tak perkahwinan? Tak boleh. Nak kahwin kena tunggu waktu cuti. Okey. Kecemasan. Okey. Kecemasan ni macam kamu nak datang poli, accident, itu kecemasan. Okey. Kecemasan boleh sebagai alasan. Okey. Saya menjaga peperiksaan ni lama. Alasan yang paling selalu dapat daripada pelajar, satu, tertidur. Malam tu dia study, siang pagi tu tak bangun. Okey, tertidur itu tak boleh jadi alasan. Yang kedua, hujan. Hujan pun tak boleh jadi alasan. Yang ketiga, kenderaan rosak. Okey. Dia duduk di luar, nak pergi poli, tengok motor tak boleh start. Itu pun tak boleh jadi alasan. Okey. Okey, yang pentingnya kalau kamu tak dapat hadir peperiksaan, telefon kamu punya penasihat akademi, beritahu kamu tak dapat hadir. Jadi bila kamu ada alasan, maka kami akan aturkan peperiksaan akhir khas untuk kamu. Okey. Kalau kamu tak beritahu apa-apa, maksudnya kamu tak hadir dan kamu akan gagal kursus tu. Okey. Muka surat 14 tu adalah arahan peperiksaan. Yang ni kamu boleh baca. Dia banyak ni. Maksudnya calon dia kena hadiri, lepas tu calon diminta berada di dewan, tu semua tu adalah dia punya peraturan. Okey. Dan saya tadi sebut muka surat 16 tu penyelewengan akademik. Dan penyelewengan akademik ni kita ambil serius. Kita ambil serius. Okey. Walaupun kamu study dalam grup, kamu belajar dalam satu kumpulan, tapi kalau buat tugasan tu, buat tugasan sendiri. Okey. Jangan tiru orang lain punya. Okey. Saya pengalaman saya belajar lah. Kebanyakan tugasan apa-apa tu, saya rasa saya tak pernah tiru kawan. Okey. Saya walau macam mana pun saya buat juga sendiri. Okey, dulu masa saya belajar tak ada komputer. Jadi tak boleh nak copy paste. Sekarang ni copy paste Google lah, apa semua ada. Okey. Jadi sekarang ni lebih mudah untuk buat penyelewengan akademik ni. Okey. Jadi penyelewengan adalah kamu copy daripada orang lain dan kamu letak nama kamu. Itu penyelewengan. Okey. Jadi itu penyelewengan. Lepas tu cubaan meniru. Masa peperiksaan akhir, cuba meniru pun kita anggap sebagai meniru. Beri tiru pun kita anggap meniru. Macam menolong kawan dalam peperiksaan pun kira macam dia penasihat sama sebagai meniru. Okey. Kebanyakan yang kami dapat adalah dia punya calculator tu
Dalam tu dia ada program, jadi macam-macam lah. Nota kecil ni selalu ada. Walaupun kami tangkap kamu tak menggunakan nota tu, tapi nota tu ada pada kamu, maka kita anggap juga sebagai meniru. Okey. Jadi ini kes serius Okey. Yang itu saya ingat kita akan boleh dapati dia punya peraturan-peraturan dalam buku ni. Okey, kalau kamu ada apa masalah tentang peperiksaan, kamu boleh jumpa saya di unit peperiksaan. Unit peperiksaan di atas HCP ni. Bangunan HCP ni kat atas tingkat 1. Okey. Tetapi orang yang paling penting yang kamu perlu rujuk adalah kamu punya penasihat akademi. Kamu dah bagi dah penasihat? Belum lagi kan? Belum. Okey. Nanti kamu ada seorang pensyarah, dan pensyarah itu akan ada satu kumpulan student, dia akan menjadi penasihat akademi. Jadi dia akan bersama kamu sebagai rujukan daripada semester 1 sampai kamu habis belajar. Okey, jadi dia adalah orang yang penting pada kamu. Okey. Kalau apa-apa pun kamu boleh rujuk pada dia, kalau tak kamu boleh pergi terus kepada unit peperiksaan. Okey. Okey. Sekarang ni masa pun dah tamat. Okey. Jadi saya ingat clear sikitlah tentang kita punya sistem ni Jadi dah nampak dah apa yang kamu akan dapat lalui seterusnya. Okey. Jadi ingat dalam institusi ni kamu belajar daripada mula sampai akhir, dan daripada mula sampai akhir kamu akan diambil penilaian. Okey, jadi tak bolehlah kamu relax awal semester relax kan, nak hujung semester tak boleh. Jadi nilai tu daripada awal sampai akhir. Okey. Dan ingat kalau kamu skor daripada semester 1 sampai semester 6 kamu boleh maintain, tapi kalau kamu tak skor, dia average, nak naikkan average memang susah. Okey. Jadi saya berharaplah semua yang ada dekat sini ni akan berjaya dalam pengajian masing-masing, dan saya harapkan semua yang ada di sini akan habis belajar dan dapat diploma. Okey. Itu adalah saya punya harapan. Okey. Sebab kita punya peratus kelulusan agak baik, cuma adalah tak banyak Jadi yang kita harapkan adalah ramai yang skor supaya kita punya KPI kita akan tercapai. Okey. Sekarang ni nak skor senang berbanding dengan zaman-zaman dulu sebab masa saya belajar dulu tak mudah macam sekarang. Dulu belajar sendiri-sendiri. Maksudnya kita gunakan kita punya keupayaan untuk kita majukan diri kita sendiri. Kalau kita nak, kita akan berjaya. Okey. Okey, saya ingat saya sampai di situ. Sekian saja, terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Faizuli bin Ismail di atas taklimat dan penerangan sebentar tadi.